Okey, sekarang kita akan pergi kepada proses yang seterusnya, sebab sekarang kita dah habis melukis part drawing. Saya cuma menunjukkan 5 saja part drawing yang kita buat, tapi tak apa, sebab total kita ada lebih daripada 5 kan, kita total ada 9 part. Sebab termasuk ada skru kat situ, ada round head machine screw. Tapi tak apa, untuk part yang aksesori macam skru wood roof key tu saya akan berikan ataupun attachkan sekali pada kamu. Kalau kamu tak boleh open file tu, so nak tak nak kamu kena draw balik lah. Saya akan sediakan dia punya detail drawing, tapi saya harap yang aksesori tu kamu boleh buka lah. Maksudnya kamu boleh open file tersebut, supaya kita akan sebab kita sekarang nak buat dia punya proses assembly. Kita nak cantumkan semua part tu dan kita akan tengok dia punya assembly tu okey ataupun tidak. Okey, so sekarang kita pergi pada new drawing. Kita nak melakukan proses assembly. So kita akan klik pada new icon. Jangan lupa select pada matrix. Kemudian kita akan berpindah pada proses yang seterusnya, iaitu assembly yang berada pada bahagian sini. Sebab kita dah habis melukis part, kita dah tak guna yang sini lah. Kita akan key pada assembly, kita nak assemble. Kita sekarang pilih dia punya type file ataupun format file jenis standard mm.iam yang ni. Okey, ini adalah bersepadanan dengan standard mm.ipt yang kita buat part ni lah. So sekarang kita nak buat assembly, kita nak assemble. So kita gunakan file type standard mm.iam. Kamu boleh terus double klik ataupun highlight di sini, kamu klik create pun boleh. Okey, ini adalah interface untuk kamu ataupun untuk kita membuat proses assembly, kerana interface dia memang dah lain daripada kita nak lukis part lah. Sebab sekarang kita bukan dalam interface ataupun dalam mode untuk melukis lagi tau. Sebab sekarang kita dah kiranya kita dah siap melukis setiap part yang perlu, dan sekarang kita tinggal place komponen pada kita punya drawing area ni. So caranya adalah kita kena tengoklah dia punya interface kat sini. Dia ada icon kat sini. Okey, kita akan melihat dia punya interface dia memang dah berbeza daripada interface yang tadi. So kita klik pada VCube ni dulu. Okey, pada VCube ni kalau kita klik home, dia punya front dia dah bertukar kepada ke atas. Betul tak? Sama tak dengan awak punya? So kalau sama, kita kena buat perubahan lah. Sebab kita punya front bukan ke atas ni kan. Ni dah tak betul lah ni. Sebab kita buka-buka ataupun bila kita klik home sahaja, ataupun kita tekan F6, dia punya isometric view yang home ni dia terbalik. So kita kena klik front dulu. Kita akan betulkan dia punya angle dulu. Front ni kita tegakkan dulu, dan kita klik pada bucu bahagian atas kanan ni, supaya front berada menghadapkan kiri dan right menghadap kanan dan top pada atas. So ini adalah view yang betul lah. So selepas kamu mendapat pandangan yang macam ni, top pada atas, front pada kiri dan right pada kanan, so right click pada cube tadi dan kamu lock dia punya view yang kita nak ni. Sebab tadi dia punya view tak betul kan. So kita kena klik pada set current view as home, kemudian kamu klik pada fit to view. Okay, so bila kita pusing-pusingkan punya cube ni pun, so bila kita klik balik pada home icon ni, so dia punya isometric dah bertukar pada view yang kita lock tadi. Sebab tu kita right click, kita set current view tu, kita right click tadi, dia keluar set current view as home. So kita punya current view ni adalah home kita lah. So kita lock, kita right click, kita set fit to view. Okay, faham Pastikan bila kita klik aja home, dia punya pandangan adalah yang ini. So ni adalah pandangan yang betul lah. Okey, kita akan masukkan semua part yang kita dah lukis ni ke dalam kita punya drawing area ni. So kita kena klik pada ikon di atas, bahagian atas, pada place from content center pada SK3 ni, kamu klik dan kamu pilih place sahaja. Kamu pilih yang atas sekali.
Okey, place component lah maksudnya. Klik pada place. Okey, so dia akan keluar setting macam ni. Dia akan tanya browser ni. Okey, so sekarang kita cari folder kita yang kita buat tadi. Okey, so saya punya folder adalah tutorial exercise butterfly valve. Klik di situ. Open. Okey, sekarang kamu kena pilih satu objek ataupun satu part yang mana part ni adalah part yang utama, maksudnya part yang tak bergerak, part yang maintain dekat tengah-tengah, sebab nanti kita nak keluarkan ataupun part yang seterusnya kita akan keluarkan, maksudnya part tu berada pada sekeliling part yang utama ni, maksudnya part yang kita nak keluarkan mula-mula ni, faham tak? Macam sekarang contoh part yang utama adalah body kan, so ini adalah part yang utama sebenarnya. Part ni kita akan letak kat tengah-tengah, so yang pada part-part yang seterusnya, pada bahagian yang lain, kita akan letakkan part yang seterusnya ni pada sekitar part yang pertama, iaitu body ni. So sudah tentunya part body ni kita akan fitkan dia, kita akan letakkan dia di tengah-tengah ataupun letakkan kat bawah lah, dan dia akan tak bergerak benda, dia akan fit. Okey, so kamu kena select part yang nama body ni sebagai part yang mula-mula kita nak keluarkan. Kita open. Okey, so bila kita open, dia ada preview dekat situ. Pastikan preview dia adalah preview yang betul, maksudnya dia punya front dia memang front yang sama dengan front dekat cube ni. Front dia adalah front yang dekat kiri, yang arrow yang biru tu, Z. Right dia adalah X yang warna merah, dan top adalah Y yang arrow warna green. Okey, so kamu kena right click pada mouse, jangan klik kiri dulu, kamu kena right click pada mouse dan kamu kena select di sini place grounded at origin. So kamu kena klik benda ni supaya kita nak letakkan benda ni dekat origin, kat tengah-tengah dia. Faham tak? Sebab nanti part-part yang lain tu dia akan follow, dia akan ikut lah, dia akan dia akan menuju ke part yang utama ni. Okey, sebab kita nak cantumkan benda ni kan. So kita klik ataupun select place grounded at origin. Okay, so bila kita dah klik tadi place grounded at origin, so kita boleh escape lah. So kita nak satu je benda ni kan, so kita escape button pada keyboard, tekan escape. Okay, bila dah ada satu ni, so kita dah betul lah. So kita zoom out sikit sebab kita akan letakkan part-part yang seterusnya. So kita ulang kembali arahan tadi, kita klik pada place. Okay, so sekarang place punya ikon ni dah bertukar pada, sebab sebelum ni dia punya ikon adalah yang ini. Sebab tadi kita klik yang ni kan. So kita punya ikon dah betul lah yang ni. So kamu tinggal klik saja ikon yang ni, dia akan keluar benda yang sama macam tadi. So kamu keluarkan dia punya part yang seterusnya. Kalau nama arm tu kamu keluarkan lah. Kita nak. Okey, yang kedua ni dah tak kisah. So kamu boleh keluarkan yang mana-mana. Kecuali yang body ni kita dah keluarkan tadi, so body dah tak payah lah kan. So keluarkan ada punya part yang nama arm ni, open. Okey, so saya letakkan bahagian depan sini. Okey, so dia ada satu di situ. Okey, untuk yang part yang seterusnya ni, kita dah tak payah place at origin lagi. So kita just klik aja kat mana-mana rasa sesuai. Okey, sebab apa? So bila saya klik OK, yang part ni bila saya dah place tadi, saya boleh movekan dia kat mana-mana. So move ni bukannya move sembarang maksudnya kita masih boleh, benda ni masih boleh digerakkan lagi. Tapi kalau part yang body ni, saya movekan pun, saya klik dan drag, dia dah tak boleh move dah. Okey, sebab kita dah fitkan dia. Kecuali part yang seterusnya, part yang kita tak place at origin tadi lah. Okey Okey, kita place lagi sekali, place part yang seterusnya. Okey, kemudian kamu boleh, okey, ni adalah aksesori dia head nut hexagon ni, open. Okey, letak ke depan. Maksudnya ni adalah aksesori dia. Dia ada satu. So, okey. Okey, so yang hexagon tu yang ni lah. Okey, seterusnya place lagi sekali. Plate, open. Okey, plate ni kamu letak kat sini pun tak apa. Okey, open. Okey, plate ni dia punya rotation dia
tak betul kan, tapi tak apa, ini tak kisah, kita akan adjust kemudian. Okey, seterusnya kamu boleh terus right click untuk ulang arahan yang terakhir. So place component. Okey, plate dah, retainer kita masukkan, open. Okey, retainer ni mungkin letak kat sini lah. Okey, tak apa, mana-mana rasa sesuai tu kita letak je. Jangan sampai dia berterlindung ke apalah. So ulang arahan yang sama, place component, repeat place component, so dia akan ulang, ataupun nak klik kat sini pun sama. Okey, retainer dah. So yang ni adalah skru yang, dia ada dua skru ada skru yang pendek dan skru yang panjang. So yang pendek ni dia ada yang untuk yang inilah, yang nombor 2 ni, rounded head machine screw. So yang ni, yang pendek ni dia ada 2, yang panjang ni ada 3. So kamu kena tengok beza dia lah. So yang ni adalah yang pendek, so open. Okey, ni ada 2, so saya letakkan kat sini. Okey, ada 2 tu kan. So 2 kena 2 kali klik lah. So baru kamu klik okey. Okey, seterusnya right click, repeat place component. Okey, ni ada skru yang ada 3 skru panjang tu, open, dia ada 3. So kamu boleh klik 3 kali. Right click, okey. Right click, repeat place component. Okey, shaft, open. Okey, shaft ni letak kat sini. Okey, kalau kamu punya shaft ni dia punya angle tak betul kamu kena rotate menggunakan rotate Y, sama ada rotate Y, rotate X ataupun rotate Z ni, sehingga dia punya kedudukan sama macam ni. Sebab tu bila kita buat drawing ni mula-mula tadi, kita kena pastikan dia punya view adalah mengikut asimetrik yang betul. Kalau kita buat dia view dia tak betul, so dia takkan sama dia punya kedudukan dia. So kita boleh, kalau kamu punya kedudukan shaft ni tak sama dengan yang ada kat sini, so kamu kena rotate lah dia punya dia punya kedudukan angle dia. So klik OK. Okey, ulang lagi sekali arahan yang terakhir. So pada part yang terakhir iaitu wood roof keyway ni, so kita open. Okey, yang wood roof keyway ni dia kecil je ni, macam ni lah bentuk dia. So kamu boleh letakkan contoh kat sini. Okey, sebelum kamu letak tu, dia punya kedudukan ni mesti betulkan dulu. Sebab dia punya yang macam semicircle tu mesti dia menghadap ke bahagian kiri. So macam ni so kamu kena right click pada mouse, kamu kena cuba mana satu ni. Okey, tak betul. Okey, saya kena rotate dulu. Kamu cuba-cuba je, saya pun tak pasti yang mana satu ni. Okey, sehingga kedudukan dia macam ni. Sehingga dia dapat dia punya yang semicircle tu dia menghadap ke kiri. Okey, dapat macam ni Kamu kena rotate dia lah sampai macam mana, saya pun main try error je tadi. Kamu kena right click dan kamu kena cuba-cuba yang mana satu ni. Sehingga kedudukan ataupun dia punya dapat macam ni lah. Dia punya yang semicircle ni, punya curve ni menghala ke bahagian kiri. Okey, yang track surface ni dia menghala ke kanan. Okey. Mana pula ni? Okey, repeat. Keyway open. Rotatekan dulu sehingga kedudukan dia betul. Okey, macam ni. So, okey lah, ada satu je kan. Okey. So, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 part. So, ke 9 kita dah letakkan ke dalam drawing ni. So, dah siap lah kita place komponen.
Okey, so pastikan ke 994 ni kamu dah letakkan, kamu dah rotate dia mengikut susunan yang betul. Kalau kita tengok pada drawing ni, macam ni lah dia lebih kurang kan dia punya susunan dia tu. Tapi tak perlulah kita betul ikut exactly macam ni, sebab sekarang kita nak assembly dulu. Okey, so sekarang kita nak masukkan ataupun kita nak constrain dia punya shaft ni ke dalam objek ni. Okey, so caranya kamu kena ni lah, kamu kena klik pada icon constraint, klik pada icon constraint di sini. Okey, so pada place constraint ni, pada tab assembly, dia ada tab assembly, motion, transitional, dia ada macam-macam lah. Kalau kamu nak belajar lebih advance, mungkin kamu explore benda ni. Tapi untuk kali ni kita pergi pada assembly saja. Dan pada type assembly ni, dia ada 5 type. Dan ni kita akan gunakan dia dari masa ke semasa lah untuk kita assembly. So sekarang ni kita akan assembly mengikut kaedah yang ada ni. Kalau kamu ikut pada assembly type yang ni, yang mula-mula ni, type made ni, so dia akan temukan kedua benda dalam keadaan dia flat, yang flat surface tau. Flat surface kita gunakan, kita nak temukan dia, kita guna made. Ini kalau kita nak temukan dua angle tu dalam keadaan bersudut, so kita gunakan angle ni lah. Yang ni pula untuk tangent, kalau kita nak ada satu surface yang rata dan kita nak temukan, kita nak constrain satu circle ataupun bentuk bulat yang nak sambungkan tangent daripada surface ni, kita gunakan kaedah ni pula lah. Okey, yang berikutnya, yang keempat, kita gunakan insert. So insert ni yang paling popular. Kalau kita punya part ni dia ada lubang-lubang, kita temukan saja lubang tu, so dia akan constrain mengikut lubang yang dengan tempat yang kita define lah. So yang berikutnya, simetri. Simetri ni mungkin kita nak temukan part yang simetri macam tu lah. Okey, kamu boleh explore benda ni nanti. Bila ada masa kamu boleh explore mengikut kaedah ataupun mengikut drawing tertentu lah. Bukan kita nak guna semua pun, tapi dalam masa yang sama mungkin kita akan gunakan kaedah-kaedah yang ada kat sini. Okey, untuk kali ini, saya nak cantumkan shaft ni ke dalam, kita nak masukkan shaft ni ke dalam. So saya akan gunakan kaedah yang keempat, menggunakan insert. Macam saya kata tadi, insert ni lebih kepada kita nak masukkan sesuatu benda ataupun hole, kita nak temukan dengan hole, ataupun benda shaft kita nak masukkan dalam lubang tu lah kan. So kita gunakan kaedah insert. Klik pada insert. Okay, so kita klik pada insert ni. So kamu kena klik pada dua tempat Satu tempat pertama, kamu kena klik pada bahagian shaft ni. Okay, shaft ni sebenarnya dia kena ada, kamu kena rotatekan shaft ni sehingga dia nampak dia punya bahagian yang kat belakang sini. Ni kat depan dia kan. So ni kat depan, tapi kita bukan nak klik kat sini, kita nak bahagian belakang dia. Okay, yang ni. Kalau kamu nampak dia ada circle tapi dia dekat bahagian belakang. Kalau lain ni kat depan, yang ni kat belakang dia. Nampak tak beza dia? Ni depan, ni belakang. Pada sini, di bahagian belakang sini. Okey, untuk lebih jelas, kalau saya rotatekan cube ni, dia berada pada bahagian, ni tak nampak ni, terlindung. Okey, saya tukarkan sikit. Saya rotatekan sikit ni lah. Saya tukarkan sikit dia punya rotation ni. So saya zoom sikit. Okey, kat sini. Tadi dia menghadap depan kan. So dia kat sini sebenarnya. Circle yang bertemu ataupun tempat yang pertama kita kena klik. So saya kena klik di sini sebagai first click sehingga dia tukar warna biru tu. Okey, saya kembali pada simetri. Okey, tadi saya dah klik kat sini tempat pertama kan. Bila kamu klik di situ, kamu akan dapat arrow dia menghala ke objek. Sebenarnya dia ada arrow tu. Nampak tak arrow ni? Dia ada arrow. Bila kamu klik kat sini tadi, dia ada arrow ke menghala ke objek. Menghala ke tempat yang kita nak masukkan tadi. So kita kembali pada simetri. Okey, tempat kedua kita nak masukkan dia kat sini lah. Bukan kat luar. Ini adalah kat luar. Circle yang kat luar. Dan sebenarnya kita nak, tempat yang kita nak klik tu dia circle kat dalam sini. Barulah shaft tu dia akan masuk kat sini kan. Faham tak? So shaft yang circle tadi dia akan masuk pada sini. Bukan dekat sini dekat sini. Okey, sebenarnya kat sini sebenarnya. Okey, tak apa, kita cuba dulu. Okey, bismillah. Cuba kita tengok dia punya arrow tu dia menghala berlawanan benda yang tadi. Tadi dia menghala ke
objek kan. Ni dia menghala pada circle yang yang mula-mula tadi. So kita klik pada circle yang kat sini. Okay, kita klik. Okay, dia masuk. So betul lah tu. So bila kita tengok daripada pandangan top, so dia dah masuk pada body tadi. Okay, nampak So bila dah bunyi tadi tu, so dia dah masuk lah. So kamu apply dan kamu boleh teruskan constraint pada part yang seterusnya. Okay, so saya nak masukkan pula benda yang ni, dia punya retainer ni. So saya akan gunakan kaedah yang tadi juga pada type insert juga. Gunakan type insert juga. Kemudian okey, dia kena 2 kali klik. Kemudian klik yang pertama kamu kena klik menghala ke dalam bukan ni kat luar ni, dia menghala keluar. So tak betul ni. So kamu kena klik circle yang satu lagi. Yang ni. Nampak ada beza Ni dia menghala keluar. Yang satu lagi yang belah belakang ni, sebab ni adalah circle yang surface dekat depan ni, yang dekat depan sini. So sekarang kita bukan klik yang kat sini, kita nak klik pada surface yang ataupun circle yang berada di surface belakang. So klik di situ sebagai first click. Okey, kemudian second click kamu klik pada kat sini lah, takkanlah kat sini pula kan, sebab dia nak cantum kat sini. So klik di situ. Okey, so kamu boleh apply dan cuba kita cancel. Okey, nampak di situ dia dah masuk secara perfect lah. Okey, di sini dia ada masalah sikit sebenarnya. Kalau kita ataupun saya cuba klik pada retainer ni, saya klik dan saya dragkan pada mouse, lihat apa yang terjadi. Bila saya pusingkan objek ni, dia belum fit sepenuhnya. Nampak kan? Dia belum fit sepenuhnya. Jadi apa yang perlu kamu buat, kamu kena biarkan dalam kedudukan macam ni dulu, tak apa. Kemudian kita kena fit lagi sekali lah. Kita kena constraint pada lebih daripada satu tempat kalau dia ada lebih daripada satu hole. Sebab ni hole yang melekat kat sini kan, satu lagi tak ada. Kalau kamu nak buat yang bahagian sini ni, temukan dekat yang circle seterusnya pun boleh juga, sebab yang nampak kat sini. So saya pilih sini lah kan. So macam saya kata tadi, kamu kena, bila dia punya hole tu ada lebih daripada satu pada satu part, so kamu kena buat lebih daripada satu proses constraint tu. So kamu klik constraint, insert, so kamu kena constraint tempat yang seterusnya lah. Okey, macam tadi juga, dia bukan arrow yang menghala keluar, tapi arrow yang menghala ke dalam. Klik di situ sebagai first click, dan second click mestilah arrow ataupun hole yang berada di body tadi. Okey, so dia ada warna putih tu dan arrow ke luar. Okey, baru kita apply dan cancel. So sekarang bila saya klik pada mouse, bila saya drag kan, dia dah fit dah. So dia dah okey lah ni. So dia dah cantum betul lah kan. Nampak tak? Dia cantum betul Dia dah cantum betul. Okey, so kat sini ni, bila dah cantum, kita masukkan dengan skru pula lah. Kita masukkan skru yang ni, yang ada 3 ni, dekat tempat yang seterusnya. So constraint juga. So cara yang sama, masih menggunakan type insert. Okay, insert ni kita macam untuk projek yang ni kita memang guna banyak kali lah, sebab dia lebih pada masukkan dekat lubang skru kan. Ok, first click pada skru ni, pilih pada mana-mana skru. Ok, pastikan kamu memilih pada skru yang berada di circle yang berada pada tengkuk dia ni. Nampak tak dia punya tengkuk dia ni? Bukan circle yang besar skru pada tengkuk atas skru ni, dan arrow dia menghala ke bawah. Bukan circle yang bawah ni, tapi circle putih yang ni, nampak tu. Yang sekarang ni. Klik di situ. Dan dia akan temukan di sini. Okey maksudnya tengkuk dia akan berada dekat sini lah. Kan? Okey, apply. Sini pun sama. Okey, temukan tengkuk dia tu. Apply. Dan satu lagi. Dan sini. Zoom sikit. Okey. Apply. Kenalah tu. Okey, so kita hampir siap. Tinggal yang ni. Dia pun boleh tahan juga ni. Susah dia. Okey, kita rotatekan sikit sehingga dia nampak kepada kedua-dua lubang skru tu yang kat dalam ni kan. So kita rotatekan sikit cube ni sehingga dia nampak kedua-dua lubang skru ni.
Okey, so kita nampak kedua-dua lubang skru ni, kita rotate dengan sikit. So kita dah boleh constrain lah, klik pada constrain tadi. Insert juga. Dan okey, pada bahagian sini zoomkan sikit pada circle yang menghala ke bawah ni. Bukan yang atas, tapi yang bawah. Dan kamu temukan pada salah satu hole ni. Okey. Okey, nampak tak dia kamu temu? Okay, sebab dia fit pada satu tempat je ni. So okey lah tu. Kamu kena apply dulu. So kamu kena cancel dan kamu cuba. Okey, dia akan bentuk macam ni kan. Jadi sekarang kamu punya shaft ni kamu kena pusingkan sikit dulu. Nampak tak shaft dia pusing? So ni akan follow kan. So shaft ni kamu pusingkan sikit-sikit dulu. Okey, so yang lain ni baru kamu okey, kamu kena tarik ataupun kamu kena drag dia punya apa ni? Plate ni. Sehingga dia nampak lubang skru yang dekat shaft ni. Nampak kan? Bila saya tarik tu baru nampak. Okey, mana ni? Ni. Ini kamu punya mouse ni, left mouse ni kamu kena klik dan drag Klik, jangan lepas, kamu drag dan nampak. Kamu cuba pusing-pusingkan tu. Nampak kalau macam ni, dia akan follow ni. Kalau shaft ni saya pusing, dia punya plate tu akan ikut. Sebab kita dah constrain kat situ kan. So kamu kena pusingkan sampai dia nampak lah. Nampaknya plate kat atas kan. So kamu pusingkan sikit sehingga dia nampak dia punya okey, lubang skru tu. Kan? Okey, so constrain lagi sekali. Klik constrain. Insert juga. Dan yang pertama sekali mestilah circle pada plate menghala ke bawah. Bukan yang atas, yang bawah sini. Klik, first klik. Dan yang second klik adalah pada hole pada shaft ni. Ni shaft ni sebenarnya tau. So klik kat sini. Okey, dia dah fit. So apply. Cancel. Okey, ni kalau saya klik pada plate ni. Dan shaft dia dah okey ni. Dia dah fit. Okey, bila saya klik dan drag. So shaft dia akan ikut dan dia punya tempat pun akan maintain dua-dua tempat ni. Okey, so bila saya dah maintainkan kedua tempat ni. Okey, saya maintain sikit. Okey, dia nampak lubang skru ni menghala ke atas. Kemudian kita constrainkan dengan kita ikat dua nut skru kecil ni lah. Constrain, insert juga. Okey, pastikan insert. Klik pada situ, insert tadi. Okey, ni pun sama. Klik pada okey, jap. Kita nak nampakkan tengkuk dia ni. Tengkuk dia kat sini. Okey, kemudian kembali pada simetrik. Dragkan sikit. Okey. Okey, kita lekatkan kat sini. Lekat yang kat luar, yang kat atas sekali, dekat surface. Okey, so apply. Okey, satu lagi. Okey, dapat tak tengkuk dia ni? Kalau tak boleh, kita rotatekan dulu. Zoom out sikit. Dan kita pusing lagi sampai nampak. Okey, nampak tak tengkuk dia? Okey, dekat sini. Sebab skru ni kecil je, jadi kamu kena zoom out sikit, zoom in kat mana kan. Dan kamu kena cube ni kamu kena pusing. Kalau kamu terus dapat detect tak apa. So okey, dia kat sini lah, dekat bahagian leher dia ni, tengkuk dia ni. Okey, kat situ first klik, dia ada dua kali klik. First kat sini. Satu lagi berada di bahagian sini. Okey, kita zoomkan sikit. So kat sini lah. Second klik. Okey, apply dan okey. Okey, so kita dah hampir siap. Kita akan masukkan part yang seterusnya ni. Ni antara yang paling susah lah ni. Kamu kena perhatikan betul-betul Saya takut tak jadi je ni. So dalam masa yang sama kamu save dulu. Okey, pastikan dalam folder yang sama. Ni adalah assembly 1. Ni tak payah tukar nama pun tak apa. So saya savekan saja. Okey, so sekarang saya gerakkan ni ke dekat sikit. Ini pun saya dragkan dekat sikit. Okey, so sekarang pastikan kamu punya shaft ni dia nampak macam ni nampak dia punya lengkuk ni sikit, nampak dia punya lubang yang pasti ni. Okey, sebab kita nak attachkan kedua ni ke sini. Okey, saya kembali. Okey, cuba kita zoomkan pada bahagian yang sini. Kita nak cantumkan dia punya huruf key ni. Okey, constrain, klik pada insert dan kat sini.
Okay, apply. Okay, kita cuba zoomkan sikit bahagian ruangan yang kat dalam ni. Kita pusingkan cube dia. Okay, so kita tengok dekat bahagian, okay, kita nampak ada dia punya ruang untuk dia punya woodroof keyway ni. So kita cuba pusingkan sikit sehingga dia nampak lebih ni lah. Okay, so kita constraint, gunakan type mid, kemudian klik di space sini dan sini. Kita apply. Okay, saya cuba sekali. Kita apply. Okay, bila saya cuba accept punya tadi tu, error tu, saya accept saja. So dia dah fit lah. Okay, dia fit situ. Okay, dia memang menghadapi sedikit kesukaran kat sini untuk masukkan punya woodroof ni. Kalau dia dah masuk tu dia dah okey lah. Okay, cuba kita lagi sekali try. Kita zoom pada area yang boleh menampakkan perumah untuk woodroof key ni. So, sebelum tu kita di sini dulu lah. Klik dekat sini. Okay, klik pada constraint. Klik pada insert, arrow ke bawah, dan untuk yang ni, okay, kamu cuba pusingkan sehingga nampak dia punya rumah dia ni. Okay, yang ni kan. Okay, kita apply. Okay, dia akan masuk kat situ. So kita nampak dia punya woodroof key tu dah masuk. Kita cancel. So kita, okay, dia dah masuk kat situ lah. Okay, kita accept dia punya error tadi dan kita dapat macam ni. So yang tadi kita cuba gerak-gerakkan dia. Kalau dia bergerak sekali dengan dia punya shaft tu, okey lah tu. Okay, yang last, kita akan constraintkan yang last. Klik pada constraint, kemudian klik pada insert sebab ada jenis hole ni kan. Sama macam tadi, okay. So circle yang menghala ke dalam, bukan yang keluar. So ni yang menghala keluar, bukan yang ni tau. So kamu kena klik pada yang menghala ke dalam. Dan kamu kena klik di sini. Apply. So ni accept ni. So dia dekat sini lah. Okay. So dia dah masuk. So, okay. Klik pada constraint. Mid, kemudian cuba kita samakan surface yang sini dan surface yang sini. Apply. Okay, kita cuba guna yang sini. Apply. Kita accept dan cuba kita cancel. Ini jadi okay, dia dapat lah. Maksudnya bila skru bergerak, bila kita gerakkan arm ni, yang shaft ni pun dia ada bergerak. Ada error tu, kita cuba accept je dulu. Sebab error ni kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada kan. Saya tak pasti, dulu saya buat okey je. So kali ni dia ada error pula. Saya cuba abaikan error tu, saya just accept je. So kita punya proses assembly dah berjaya. So kita boleh save kita punya drawing. Okay. Okay, sekarang kita akan melakukan proses yang seterusnya, iaitu kita akan membuat detail drawing. Okay, sebab kita dah siap melukis part, kita dah siap membuat assembly. So sekarang kita akan membuat detail drawing. So caranya macam mana? So klik pada new icon. Klik pada new icon. Sama macam sebelum ni, klik pada template matrix. Okay, so kita dah tak membuat pada dua tempat ni lah. So part kita dah settle. Pada section assembly pun kita dah settle. So klik pada, kita pergi pada session ataupun bahagian yang ketiga ni. So ni adalah drawing, untuk kita membuat detail drawing lah. So dia ada beberapa template yang kita kena pilih. So kat sini kamu kena pilih ncmm.idw. So yang ni. So klik pada
ncmm.idw. So kamu boleh double klik ataupun klik pada create. Okey, ini adalah interface untuk kita punya title block. So dia punya title block ni dah keluar dah kan. Kalau kita pilih ncmm.idw tadi. So ini adalah interface ataupun title block yang keluar. Okey, ni kita tak pasti saiz dia sebenarnya. Kita cuba tengok di sini. Okey, so kat sini kita punya saiz ni adalah saiz D. Kita tahu saiz D saya saiz apa. Kita tukar dia punya saiz ni kepada saiz A3. So caranya macam mana? Klik pada drawing browser ni, right click pada sheet 1, right click pada sheet 1, kemudian di situ ada edit sheet. Okey, so pada edit sheet ni pada bahagian size kamu tukar kepada saiz A3. Tukar pada saiz A3. So pada orientation ni tak perlu tukar apa-apa. Dalam portrait dia akan title block dia bentuk portrait lah, tapi tak perlulah kan. So landscape biarkan maintain ataupun kekalkan dalam bentuk landscape. So pada drawing detail ni, pada drawing by title apa ni kan, so dia biarkan pada penjuru biarkan pada bahagian penjuru kanan bawah. Kalau kamu klik dekat sini dia akan follow lah. So biasanya memang dia ada pada dia akan berada pada bawah kanan. So kamu boleh okey. Okey, so ini adalah saiz A3. Okey, sebelum tu bila kamu kamu kena plan dulu apa yang kamu nak lukis kat sini. Kalau kamu nak buat kat sini dia punya assembly detail drawing, so kamu kena tukar dia punya title yang ada kat sini lah. So title apa yang ada kat sini kamu kena tukar. So caranya kamu kena kita akan buat benda yang kat sini dulu. Boleh? Okey. So kita klik pada bahagian drawing 1 ni, pada drawing browser, right click. Okey, dia ada iProperties kat situ. Okey, so di sini kita akan pergi pada kita akan pergi pada tab summary. Okey, title ni. Okey, ni title ni adalah bahagian yang keluar pada bahagian title sinilah. Okey, yang keluar ke bahagian title ni. So, apakah yang kita nak lukis kat sini kan? So, kita cadang kat sini, kita nak buat assembly detail drawing. Okey, untuk kamu punya assignment kamu kena buat detail drawing kepada semua part yang ada yang kamu buat, kecuali accessories. Macam part yang kecil-kecil macam screw, nut, macam wood key tu kamu tak payah keluarkan ataupun tak payah buat dia punya detail drawing. Tapi untuk part-part yang lain yang ada kamu buat, kamu kena siapkan satu helaian title block ni, kamu kena buat satu detail drawing lah. Macam satu helai detail drawing untuk body, dia punya pandangan hadapan, top, right, mungkin section ke apa, kamu kena keluarkan. Okey. So untuk yang kamu punya projek ni, kamu punya body kamu kena buat detail drawing. Macam screw apa yang kecil-kecil tu tak payah, macam saya kata tadi. Macam plate, shaft. Okey, plate ni boleh lah. Plate macam saya kata tadi, kamu kena pilih 3 komponen untuk kamu masukkan dalam kamu punya assignment kan. So ada 3 saja part yang kamu kena buat untuk detail drawing. So body, shaft, dan satu lagi kamu boleh pilih mana-mana satu. Kalau kamu rajin buat semua pun boleh juga, tapi kecuali yang aksesori macam yang kecil-kecil part tu kamu tak payah buat. Sebab tu kita boleh consider macam screw, nut, bolt tu memang dah ada di pasaran kan, jadi kita tak payahlah buat dia punya detail drawing, dia punya ukuran dia tu. Okey, so kita kena rangkalah benda tu. Macam saya kata tadi, kalau kamu ada kemusykilan, kamu boleh emailkan pertanyaan pada saya. Okey, pada bahagian summary, tab summary, title, saya masukkan assembly detail drawing, DWG contohlah kan, detail drawing. Okey, situ nombor type situ, butterfly, wow. Okey, untuk
subjek ni dia tak ada apa. Pada author ni kamu kena tukar nama kamu lah. Okey, pastikan kamu tidak ni sebenarnya benda ni saya tak payah nak cakap pun tak apa, tapi untuk pengetahuan kamu kamu tak boleh meniru ataupun dengan ambil kamu punya drawing kawan kamu setakat tukar nama kat sini, kita orang boleh detect kamu jangan cuba-cuba untuk meniru kamu punya assignment ni lah, kerana kami boleh mengesan ataupun ni lah dapat detect lah kalau kamu meniru walaupun kamu setakat tukar nama je, kita boleh detect. Dan kalau kami ada caranya untuk mengesan ataupun memastikan orang yang meniru tu. Kami tak boleh cakap lah macam mana dia punya cara ni kan, tapi kalau ada sesiapa yang didapati meniru ataupun drawingnya sama ataupun lebih kurang sama, yang kita pasti memang kita tahu dia punya size, detail, dia punya detail drawing ni kami akan tahulah dia punya detail ni kami tahu dia punya apa tu, kita akan kita akan memberi markah kosong. Okey, so amaran telah diberikan. Okey, kita teruskan company. Okey, dalam company ni kamu masukkanlah okey, kamu nak masuk nama penuh semua tak apa. Okey, kemudian okey, ni dah okey, tak ada apa-apa, komen kategori ni tak payahlah. Project. Okey, pada part number ni kamu kena masukkan contoh macam ni kamu masukkan UKM / FKAB. Okey, JKMP kita punya department lah kan. Okey, kemudian kod khusus KKM 2913 / ni drawing number 01. So ni adalah drawing yang nombor 1 lah. Okey, kemudian next status. Ni kamu boleh tukar lah ni kalau okey, status ni kamu boleh masukkan nama pensyarah kamu, mungkin nama Dr. Hadi kot. So bila dah okey tu kamu yang ni tak ada apa, so kamu boleh apply dan save dan close lah. So bila kamu close, dia nampak lah dia punya apa ni kan, dia check nama-nama ni. Okey, so kita boleh mulakan kita punya drawing. So sebab tadi kita nak keluarkan dia punya data drawing untuk kita punya assembly. So ni untuk assembly saja. So kita akan rangka dia punya third angle projection. Ini adalah pandangan front, top dan mungkin sini right side lah kan. So isometric. So kita akan buat beberapa section lah. Okey, so kita klik pada base untuk keluarkan dia punya front view. Klik pada base. Klik pada base, kemudian kita cari di sini browse file, kita klik pada assembly drawing. So browse file ni merupakan part mana yang kita nak keluarkan dia punya front tadi tu. So mestilah assembly kan. Kalau kita nak buat body punya title block nanti, kita nak browse, so kita browse lah kita punya body punya part. So sekarang kita klik pada assembly, open. Ok, so assembly punya ni dah keluar. Ok, so kita movekan di bahagian sini. Ok, scale satu-satu. Cuba kita tengok scale yang lain satu-satu. Ok, dia besar pula kan. Ok, ni scale satu-satu ni setengah ni. Ok, bolehlah scale satu. Ok, pada bahagian label ni, kamu kena onkan dulu dia punya lampu ni, toggle label ni. So, kena onkan dia punya toggle. So, pastikan nama kat situ adalah front.
view. So scale ni kamu rasa ni kalau okey, sebab kalau kita buat besar 1 to 1 dia tak muat kan. Kita buat scale half sahaja. Okey. So dia akan dapat macam ni lah. Ini adalah pandangan front. Okey, untuk pandangan seterusnya, kita tak perlu klik pada base lagi, kita just klik pada projected punya icon kat sini. Klik dan tarik ke atas, dia akan dapat front view. Okey, pandangan ke sini dia akan dapat right view, dan yang kat sini kita cuma just klik dan drag je. Klik sini ada untuk top, klik di sini untuk dia punya right view, dan sini untuk asymmetric. So kita right click, kita klik, kita boleh create. Okay, so kita dah dapat punya drawing lah. Okay, so kita boleh namakan dulu. Ni adalah front. So kamu buat betul-betul lah kan. Kamu kena nyalakan, klik dia punya lampu ni dulu. Pastikan betul, saya just buat je. Labelkan dengan betul. Asymmetric view. Onkan lampu. Yang ni kamu boleh naikkan sikit. Okey, ni boleh movekan sikit kamu klik dan drag, dan kamu boleh erase dia punya kedudukan ni. Kalau kamu ni kamu nak bawahkan sikit pun boleh, dan terpulang kamu lah macam mana. Okey, ni double klik. Okey, toggle on dia punya ni. Ni adalah side view. So dia right side view, dia tahu lah kan. Side view. So 3 ni saya padam. Okey. So dia dapat kedudukan macam ni. Okey, kemudian bila setiap kedudukan ni kita dah dapat ataupun kita dah keluarkan, so kita boleh buat dia punya ni lah. So dia punya text ni kita boleh bukan sebenarnya. Okey, kita boleh bagi dia punya dimension. So kamu kena completekan kamu punya dimension di sini. Kamu kena okey, sebelum tu, sebelum dimension, kita boleh buat dia punya detail dahulu. Kita boleh membuat satu keratan rentas di sini. Klik pada section. Okey, kita nak buat section kita klik pada ikon section. Kemudian di sini contoh kalau kita nak buat section, kita nak buat satu keratan rentas, kita akan memotong pada bahagian sini, pada front view ni. Caranya kamu klik pada ikon section, bawakan cursor pada tempat ataupun part yang view mana yang kamu nak buat section, klik di sini. So bila kamu klik, nampak dia punya arrow ni dah bertukar kepada tanda plus ni, nampak tak? Okey, so bila dah tanda plus ni dah betul. So kamu di sini kamu kena buat satu section line. So di mana section line kamu berada, so katalah dia bermula daripada atas sini kan. So start point ni kamu kena agak-agak lah. So daripada center objek ni ada green dot ni, tarik ke atas sikit. So klik di situ sebagai start point. So saya klik. Okey, saya membuat satu garisan lurus ke bawah. Okey, saya akan klik di sini, agak-agak je dia keluar sikit. So baru kamu ubahkan sikit kedudukan cursor ni dan kamu right click, continue. Okey, boleh tak? So bila kamu bawakan ke tengah-tengah objek ni, dia akan nampak dia punya ni lah, dia punya section AA. Section AA dia ada kat sini. Okey, so section sekurang-kurangnya kamu buat satu lah. Kalau kamu nak buat dua pun kamu boleh potong kat sini ke apa kan. So dia akan sama juga. Dia akan keluar benda yang sama. Okey, so kat situ kalau kamu keluarkan section, sini kamu boleh okey, section sini. Okey, contoh kat sini saya nak tunjukkan section juga, boleh juga. So klik pada section tadi. Klik pada ikon ataupun view mana yang kamu nak buat section. Okey, so daripada start sini, saya keluarkan dulu, tarik ke atas sikit, start point di sini. Saya klik di sini. Okey, merentasi objek. So dia akan follow lah section line ni. So, sampai ke bawah, saya keluarkan sikit. Saya klik endpoint di sini, dia punya section line. Right click, continue. Okey, so kat sini lah. Okey, saya biarkan kat sini. So, okey, ni section BB. So dia akan potong macam ni pula lah. So boleh lebih kurang sama je dengan ni kan. Saya tak nak lah kot. Saya delete. Sebab macam sama je dengan ni kan. Okey. Rasanya okey kot section 1 je. Tapi kalau nak buat 2 pun boleh, tak ada masalah. Okey, untuk detail.
saya buat detail, saya klik pada ikon detail ni. Kemudian contoh saya nak buat detail di sini. Saya klik di sini, tempat yang saya nak buat detail ni. Saya klik dan bila saya klik dia ada keluar ikon ni kan. So kamu kena klik satu tempat dan kamu kena buat satu circle kat situ. Okey, dengan ada huruf C tu. Sini kamu boleh letak kat mana? Contoh kat sini ke apa kan. C. Okey, bila kamu klik tu, kamu tarik ke luar, dia follow apa detail yang keluar tu. So ni detail C lah kan. Nampak tak dia punya benda ni. So benda ni kamu boleh move kan. Kamu boleh klik dan ubah dia. Okey, yang C ni pun kamu boleh tarik di sini. Klik dan drag. So dia ada detail C kat situ lah. Yang ni so dia akan follow detail C yang sini kan. Okey, so macam tu je. Okey, so detail ni ataupun part yang sini saya boleh warnakan dia. So, saya double klik. Okey, bukan warnakan dia lah. Pada style ni dia ada shaded. So shaded ni saya klik shaded. Saya okey. Dia akan bentuk macam ni. Dia akan ada macam tone color lah. Okey, so bila kita dah siap contoh buat section, detail lah, macam auxiliary ni kalau kita nak buat, kita boleh follow lah dia punya cara ni. Auxiliary untuk macam sudut yang kita nak menunjukkan surface yang condong tu kan, kita tarik dia punya view ataupun pandangan tu, so dia dapat macam ni lah, macam yang kita nampak ni. Okey, rasanya kita dah cukup buat dia punya pandangan. So kita klik dia punya annotate untuk dimension. Okey, di sini bila kamu klik pada dimension, dia ada banyak tempat untuk kamu buat dimension ni. Kalau kamu tengok di sini ada dimension, ada beberapa yang kita boleh gunakan dia. Okey, di situ bila kamu klik pada dimension, contoh kat sini saya klik. Okey, saya guna pada mana-mana satu, klik tarik keluar. Okey, sorry, klik dimension. Okey, kita nak keluarkan contoh dia punya ni dia punya radius. So kita tarik dan kita akan dapat dia punya radius berapa tu lah. Okey, so bila dia keluar macam ni, kalau kata ada perubahan, kamu nak buat masukkan simbol ke apa kan, tapi ni tak ada apalah. So dia dah keluar R radius ni, dah okey lah, tak ada apa. Okey, precision ni kalau kamu nak tukar dia punya precision, kalau kamu nak dia 20 bulat, tak ada perpuluhan, ada satu titik puluhan, ada 2, ada 3, dia akan follow lah macam ni kan, primary unit ni. Kalau nombor bulat dia macam ni lah. So saya just follow je dia punya apa tu, dia ada satu nombor bulat, satu titik puluhan. Okey, ni tak ada apa-apa. So ni just okey lah. Okey, so kamu kena completekan kamu punya dimension. Buatlah mana yang kamu rasa nak gunakan tu kan. Okey, macam ni dia hole. Saya cuba tengok sini apakah hole and thread. Kalau dia ada spec tu dia akan bagi kat situ. So dia akan, kita tinggal klik dan tarik keluar je. So dia akan keluarkan dia punya dimension. Okey, so kalau kat sini kita nak keluarkan, okey, contoh kita nak keluarkan dia punya center mark. So kamu kena klik pada ikon center mark ni. Klik pada center mark, kemudian kamu klik aja kat mana yang ada rasa ada center mark tu, kamu yang kat luar kan. Okey, kalau ada center mark, kamu bagi center mark. Kalau tak ada, ni kalau nak letak center mark pun boleh lah. Okey, okey, so okey lah kot. Okey, mana lagi? Kalau dia ada macam ketinggian dia tu, kamu nak masukkan dia punya height, tu kamu follow lah. So kamu klik pada dua tempat. Kalau tak ada perubahan, just okey. Kalau ada, kamu edit pada punya teks tadi. Ni pun kamu boleh masukkan 7.9. Okay. So tadi kita buat 8 tadi kan. Ni okey, cuba kita tukar dengan precision ni, tukar pada 1. Ni ada, mungkin ada arrow, tapi kamu kena tengok betul-betul lah dia punya apa benda tu kan.
Okey, siapa? Sistem mark kat sini pun ada. Nak buat dia punya ukuran, setiap ukuran yang ada tu kamu kena tunjukkan. Kalau rasa perlu tunjuk, kamu kena bagi tahulah berapa distance dia semua kan. Sebab ni dalam assembly, jadi saya tak tunjuk banyak lah. Tapi kalau untuk title block untuk ni untuk contoh untuk dia punya apa ni, untuk body, so kamu kena completekan dia punya kedudukan ataupun dia punya dimension sehingga complete lah. Macam ni kamu kena bagi dia punya arrow ni, dia punya jarak ni kamu kena bagi tahu semua sehingga dia berada dalam keadaan dia mesti complete lah. Setiap jarak yang ada ni kamu kena bagi tahu. Dan tetapi tak perlu berulang. Kalau ni berulang ni kan, ni dah tinggi kat sini ni, sepatutnya tak payah pun tak apa. Tapi okey lah, kalau nak ni just delete je lah. Okay, so kalau ada tempat-tempat yang kamu rasa nak tunjuk dia punya tu, kamu kena ni lah, keluarkan ni dimension. Mana? Contoh sini sampai sini siapa kan? Kamu boleh lah keluarkan. Kamu kena follow dia punya tadi follow dia punya drawing yang sebenar tadi. Kamu kena complete lah dia punya dimension. Pastikan dimension yang lengkap. Saya tak tunjuk semua sini sebab tak perlu semua nak tunjuk, sebab kamu pun tahu mana yang perlu tunjuk, mana yang tak perlu berulang. Maksudnya tak perlu berulang tu, kalau kat sini dah tunjuk adalah ketinggian, sini tak payah tunjuk dah. Maksudnya macam tu lah, jangan kat sini tunjuk height, sini pun nak tunjuk height. Sebenarnya orang boleh bila dia tengok tu pun dia dah tahu dah kalau ketinggian dia sini sama, sini pun tak payah nak ulang balik kan, ketinggian dia berapa kan. Contoh macam tu lah. Okey, kamu kena completekan dia punya dimension. Kalau ada hole tu kamu kena bagi tahu kat situ. Contoh kat sini, saya nak tunjukkan kat sini, dia ada nampak tak? Okey, dia tak nampak pula hole kat sini ni. Mungkin plate dia ni saya ingat dia tak boleh detect kot. Okey, tak apa. Tapi nanti bila kamu buat part yang shaft ke apa, kamu klik pada hole and thread ni, mana-mana lubang yang ada thread, yang ada lubang screw, bila kamu keluarkan, dia akan nampak macam ni. Dia akan beritahu lah kedalaman dia berapa, apa semua kan. Dia akan follow. Ini untuk screw saja. Kalau untuk yang kat bawah ni, mungkin kita boleh ulang lagi. Sebab kita dah cut, dia susah nak tunjuk sebenarnya. Tapi tak apa. Mana yang rasa kamu nak tunjuk dia punya thread, hole and thread ni, dia akan keluar dia punya spec macam ni. Okey, kalau ada chamfer ni, kamu nak tunjuk chamfer pun boleh. Kalau dia rasa ada kat sini chamfer. Contoh kat sini, kamu klik pada dua garisan, satu sini dan satu ke yang sini. Bila kamu tarik keluar, dia akan keluar dia punya chamfer node ni. So kamu tengoklah mana yang sesuai nak tunjuk macam ni kan. Kalau ada teks, ada node, kamu boleh gunakan teks, leader teks ni. Kamu boleh tunjukkan kat mana-mana. Masukkanlah apa yang kamu nak type. Kamu boleh type apa benda, dia akan follow. Okey, seterusnya part list. Part list ni adalah part yang antara bahagian yang penting lah. So part list ni saya klik pada part list. Okey, sebab part list ni kita nak tunjukkan part yang ada pada setiap assembly ni. So part list ni merupakan macam jadual lah. So kalau kamu tengok pada drawing, benda yang ni, so ni adalah part list kan. Kalau kita boleh namanya juga kita boleh panggil sebagai BOM, Bill of Material. So ni bendanya lah, dia punya part list ni, ataupun kita panggil Bill of Material. Boom. Okey, kita akan keluarkan part list ni. So caranya, klik pada part list, kemudian pada select view ni, kamu boleh select ataupun klik pada
assembly, sebab pada assembly sahajalah terdapat semua part yang bergabung tu kan. So kamu klik pada assembly, open. Okay, so dia dah jumpa dia punya browse file tu. So klik pada OK. So just klik pada OK, tak ada apa-apa, dan kamu letakkan kamu punya table ni pada satu-satu tempat, contoh kat sini Okay, dia dah keluar kotak tu kan. So kamu just letak je kat sini. Okay, dia dah ada. Okay, so bila dah ada macam ni, so kamu boleh, yang ni teks ni kamu boleh letak tempat lain sikit lah. Klik dan drag ke atas sikit. Ataupun kalau tak nak kacau tu, sini pun okey kot. Pastikan dia tak mengganggu dimension lah. Okay, so description ni sama macam yang kamu buat tadi. Okay, kita boleh, okay ni juga kita boleh edit Contoh kat sini ni, kalau kamu double click, kita boleh edit benda yang kat sini. Kalau tadi body tu ada dia punya material macam cast iron apa kan, contoh kamu ikutlah dia punya description tu. Kalau macam arm mungkin steel ke apa kan, kamu boleh follow dia punya description. Macam ni hexagon head nut ni, kalau kamu tengok pada okay, untuk hexagon head nut ni, kalau kamu nak tukar mengikut dia punya spek pun, kamu boleh ikutlah dia punya part nombor 3 tu kan. Part nombor 3. Okay, dia tak sama ni. Tapi tak apa, benda ni sebab dia mengikut turutan, kita boleh adjust punya arrangement maksudnya. Okay. Okay, hexagon head nut ni kalau kamu nak tukar, kamu boleh tukar dia punya ni lah, dia punya size tu kan. Contoh yang kat sini dia M 2.6, M 2.6, darab, okay, diameter dia 0.45. So kamu lengkapkan lah. Kalau ada description dia macam mana, kamu just follow je pada yang ada pada kat sini. Pastikan dia sama lah. So kamu boleh apply dan okay, so dia akan follow. Okay, part list kita dah ada. Part list ni kamu kena keluarkan pada setiap detail drawing sebab kita mungkin bila kamu keluarkan detail drawing untuk body, so mungkin ada yang nak tengok body ni berapa detail kat sini, so kita adalah dia punya part list ni. Okay, so part list kita dah ada di sini. Okay, so kamu kena lengkapkan dimension yang ada. So ni contoh dia, nama dah ada. So kita boleh anggapkan kita punya detail drawing dah siap lah ni. So kamu kena lengkapkan dan kamu kena screenshot kamu punya detail drawing ni. Kamu kena attachkan pada kamu punya report ataupun assignment. Okay, kalau ada apa masalah, kamu boleh emailkan kepada saya. Okay, ada sedikit tambahan yang saya nak beritahu kepada anda semua. So untuk file type jenis yang working drawing ni, yang detail drawing yang kamu buat ni, so kita sebenarnya akan convert ataupun kita akan tukar dia punya format dia kepada PDF. Jadi saya akan tunjuk sebentar lagi. Tapi sebelum tu, okay, kamu kena lengkapkan dulu dia punya dimension. Lebih kurang macam ni lah. So kalau kamu nak kamu double klik pada satu-satu ikon yang ada pada view ni. Kemudian kalau nak dapatkan pada pandangan hidden line, so dia akan dapat hidden line macam ni kan. So dia akan kamu kena double klik dan tukar klik pada sini lah, style hidden line ni, dan ok, dia akan dapat hidden line. Ok, rasa lain tak ada apa. Pastikan part list dia kamu dah lengkapkan, nama semua. Ok, so bila semua dah complete, baru kamu boleh convert ataupun tukar kepada file PDF. So caranya saya akan tunjuk macam ni.
So bila dah siap semua, dah complete dimension, nama semua dah ada, so kita baru boleh buat. Okay, so caranya klik pada file dan kita akan print. Dia apa yang saya boleh kata, kalau kita nak convert dalam PDF ni, kamu kena seolah-olah kena print lah, tapi print kita dalam print, so copy kita print dalam file PDF. So kamu klik pada print. Okay, so dia akan pergi ke sini, so tukar kepada cuba cari di situ kalau ada Adobe PDF tu lebih baik, itu lebih baik lah. So kalau ada macam Microsoft Print to PDF, saya cuba yang ni. So, saya takut yang kamu tak ada Adobe PDF direct ni. Mungkin saya dah install certain software yang dia dah boleh direct ataupun print pada PDF. So itu mungkin saya punya PC je yang ada. Saya takut kamu tak ada. Cuba klik pada Microsoft Print to PDF. Okay, so cuba klik properties dia. Okay, so advanced, tukar kepada size A3 sebab kita size A3 kan. Okay. Okay. So cuba kita klik pada preview. Okay, so ini adalah kita punya pandangan preview untuk file PDF ni lah. So pastikan bila kamu tengok sini, mungkin kamu double check sekali kalau ada yang kamu nak tambah ataupun kira dah final punya drawing, baru kamu convert pada PDF. So bila kamu dah rasa puas hati, kamu print as PDF yang saya tunjuk tadi, baru kamu klik print. So dia akan okey lah. Tadi kita preview dia dah okey kan. Kalau kata tak okey, kamu cuba tengok-tengok kat sini ada base speed, ada. Tapi yang penting size kalau dah sama dengan size yang kita buat tadi, size A3, pada size properties tadi pun saya dah tukar size A3 pun, jadi dia dah okey lah. So kalau kita klik okey, dia akan okey, dia tanya print save kat mana kan. So saya save pada folder yang tadi yang saya buat tadi. Okay, so saya namakan dia sebagai detail drawing. So contoh macam tu lah, assembly kan. So kamu namakan file tu, kemudian kamu save. So dia punya file type ni memang PDF lah. So kamu save, dia akan dapat file PDF. Okay, so dengan file PDF tu nanti kamu akan attachkan file PDF tersebut. Maksudnya dalam assignment kamu attachkan file tersebut untuk mendapatkan paparan title block size yang kamu nak ni. Okay, memang dia size A3 kan, tapi bila kamu masukkan insert ke A4 kamu punya size assignment tu, size report tu, so memang kita boleh resizekan lah kan. Maksudnya dia punya nisbah tu memang tak berubah lah, dia akan sama macam ni. Okay, so itu aja yang saya nak tambah. Okay, jikalau ada masalah, kamu boleh email kepada saya. Okay, kita boleh tengok file yang kita dah convert pada PDF tadi. So kalau kita nak check, klik pada folder yang kita dah buat. So kita klik pada PDF yang kita buat tadi. So ini kita punya file PDF tu lah. So dia dalam format PDF. Kamu boleh attachkan pada kamu punya report ataupun assignment. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Okay, sekarang kita pergi ke proses drawing yang terakhir, iaitu kita akan buat presentation drawing. So dengan file presentation ni, kita akan mungkin membuat satu file video lah, dan kita akan set up dia punya pergerakan, movement setiap part yang ada tu. Kita akan cantumkan dan lepas tu kita akan buat satu video. Itu pun kalau jadilah, sebab ia bergantung pada software masing-masing ataupun hardware PC ataupun laptop. Sebab kadang saya buat tu dia crash tau. Jadi benda ni depend pada nasib lah. Mungkin kalau komputer tu dia compatible ataupun dia memang power, memang boleh buat kerja-kerja grafik, so dia memang insyaAllah tak ada masalah lah. Okay, so kita klik pada new icon untuk kita membuat file type yang terakhir, iaitu presentation drawing. Klik pada new icon. Okay, pada tab matrix juga, dan kamu scroll ke bawah, iaitu section yang terakhir, presentation drawing ataupun inilah, maksudnya kita nak create
and exploded projection of an assembly. So kita ada sini dua type saja. So kita pilih yang standard mm.ipn. So kalau .ipn ni dia memang file untuk kita buat presentation lah. Okey, jom. Okey, so kita klik pada create. Okay, so dia bila kita klik create, so dia akan suruh tanya kita insert, ada dialog box kat situ. So kita pergi pada file yang kita dah buat tadi tu. Pastikan kamu ingat file tu kat mana dan pastikan setiap drawing yang berkaitan kamu save pada satu folder yang sama. Okay, so kita kena pilih file assembly sebab dalam file assembly lah terdapat setiap komponen ataupun setiap part yang kita buat tadi. So select pada assembly, open. Okay, so ini adalah kita punya part yang kita dah assembly lah. Okay, dia punya display ni memang macam ni. Dia ada ni storyboard, ada macam-macam kat atas ni, tweak component, ada scene di sebelah tepi, dan di bawah ni ada dia punya timeline. Okay, ini adalah paparan ataupun display ataupun interface untuk inventor yang agak baru. Kalau inventor yang tahun-tahun sebelumnya, macam saya pernah guna tahun yang lama lah, 2008, dia memang tak ada timeline macam ni. Dia lebih kepada sekuen 1, sekuen 2, kita boleh susun sekuen tu macam mana, mana yang nak keluar dulu, mana yang nak masuk dulu, macam mana kan. Okay, tapi untuk kali ni dia lebih kepada macam software editing. Dia ada timeline dan kita boleh ubah dia punya ni lah, dia punya pergerakan ataupun mana dulu yang kita nak gerakkan dia. Okay, so kita boleh zoom outkan sikit kita punya drawing ni. So kita boleh keluarkan satu persatu dia punya ni part lah. So kita klik pada new storyboard, klik pada start from end of previous. Saya cuba dululah yang ni. Okay, tak apa, kita cuba dulu. Okay, klik pada tweak component. Okay, so klik pada komponen ni, klik pada sini dia ada keluar yang tepi ni kan. So kita klik pada part. Okay, so bila kita klik pada part, so dia akan ada arrow macam ni kan. So kita gerakkan yang arah manakah kita nak keluarkan benda tu. So kita nampak arrow yang menghala ke kiri ni. Saya klik dan saya tarik ke kiri lah. Dengan jarak ni sebenarnya kita boleh ubah lah. Okay, so jarak ni rasanya tak perlu terlalu jauh ataupun terlalu dekat. So kita boleh mungkin agak-agak je, tak ada satu exact size ataupun exact distance yang kita rasakan perlu di sini. Kalau kita boleh ubah dia kemudian, ataupun kalau rasa dia nak okay, arrow ni masih boleh bergerak lagi. Kalau kamu nak bergerak ke atas, dia daripada sudut sini tadi yang skru depan ni tadi, kamu tarik ke kiri. Kalau kamu nak bergerak lagi ke atas, dia akan ada sekuen yang lain lah. Dia sama ada bergerak ke atas ataupun bergerak ke hadapan sini, dia ada movement dia. Kita boleh ubahkan movement dia. Okay, so ini saya rasa okay. Saya tick. Okay, so ulang balik tweak component. Okay, dalam part ni saya klik part. Okay, part ni saya klik dan saya tarik lagi arrow ni ke sini. Okay, saya drag sikit menggunakan pen, roller mouse. Okay, saya klik OK. Okay, bila kamu klik tu, dia punya timeline ni memang dia dah set. So kamu boleh panjangkan dia punya masa dia ataupun dia punya timer dia kan. Kalau kamu nak dia bergerak panjang tu, kamu bolehlah dragkan panjang macam ni. Tapi okey, kita boleh susun benda tu kemudian, dan kamu boleh pindahkan benda ni kat mana-mana timeline. Okey. Okey, so part yang seterusnya, klik pada tweak component lagi. Okey, sekarang kita nak gerak, nak movekan dia punya apa yang kita panggil di sini, dia punya skru ni kan, ada 3 So kita klik pada ketiga-tiga skru ni, klik pada button klik part ni, zoom sikit. Okay, so dia bila saya sebenarnya nak gerakkan ataupun nak keluarkan ketiga-tiga, so kena tekan control lah pada keyboard. Klik pada control dan select pada ketiga-tiga
screw ni tadi, dan kita movekan dia keluar macam tadi lah. Okay, so kita just klik OK kat sini. Okay. Okay, kemudian ada kat sini shaft ni kita akan keluarkan. Shaft ni kita akan keluarkan macam tadi juga, tweak component, klik pada shaft ni tadi. Okey, sebelum kita keluarkan shaft, kita kena keluarkan dulu dia punya retainer ni. Jangan lupa klik tweak component macam tadi, klik pada retainer tadi, tarik keluar. Kita kena ikut dia punya logik lah kan. Kalau nak keluar dia punya shaft, mestilah dia punya benda retainer ni keluar dulu, betul tak? Takkanlah dia nak keluar shaft tanpa retainer ni masih ada kat sini kan. So kamu kena fikir secara logik benda ni lah. Okey, so seterusnya, okey, kita akan keluarkan juga dia punya apa ni, yang atas ni kan, dia punya. Okey, kita nak keluarkan shaft ni, mesti kita keluarkan dua ni dulu kan. So screw ni kita keluarkan dulu dekat atas. Kita tukarkan sikit dia punya direction untuk view ni. Okey, zoomkan sikit. Kemudian saya akan klik pada tweak component macam tadi. Klik pada dua screw ni, screw pertama. Kemudian saya zoomkan sikit, klik pada control pada keyboard, klik pada screw kedua. Okey, so dia punya screw ni saya gerakkan ke atas. Okey, dia akan bergerak begitu. So saya tik OK. Dan satu lagi part yang ada kat dalam tu, ada dia punya ellipse tu, yang macam plate kan. Plate ellipse tu, kita klik di situ. Okey, ni kita tolak dia keluar macam tadi juga. Dan kita okey, pastikan kedudukan dia nampak macam sesuai tu kan. So kita tik OK sini. Okey, baru kita keluarkan dia punya shaft. So dekat shaft ni sama juga, tweak component, kita klik pada shaft, kemudian dengan arrow ni kita tarik dia keluar. Okey, sorry, sebelum shaft ni sebenarnya saya skip dulu. Kita akan keluarkan dulu dia punya ni, dia punya ada apa ni, wood roof ni. Dia ada, saya baru perasan dia nampak kat sini. So klik pada tweak component, klik pada keyway ni, kita keluarkan dulu, baru kita enter, kemudian baru kita klik pada tweak component ni pula, yang dia punya shaft ni kan. Okey, baru kita keluarkan dan kita klik OK. Okey, so kita punya part ni dah berpisah macam ni. So kita nampak dia punya sequence ni. Kalau kamu nak ubah dia punya pergerakan ni, nak gerak ni ke depan atau ni ke belakang macam ni kan, kita boleh setting lah mengikut dia punya sequence ataupun mana yang gerakan mana yang kamu nak buat dulu. Okey, so dari situ kalau kita cuba playkan dia. Okey, bila dah playkan dia, saya tekan pada sini, play current storyboard. Betul ada ni kan. Saya cuba, okey, saya tunjukkan macam tu, klik pada play. Okey, maksudnya timeline ni akan berjalan serentak dengan dia punya plate yang keluar ni lah. Okey. Okey. So kita akan nampak macam ni lah. So kalau lah pensyarah kamu nak tengok dia punya movement, kamu punya projek ni, kamu kena set lah dia punya screw ni, mana yang gerak dulu, mana yang bergerak kemudian, mana yang masuk dia punya screw ni kan. Dia juga macam saya kata tadi, dia boleh ubah dia punya yang dia punya apa tu, edit tweak. Contoh, okey, dia punya ni dah fit dah, maksud dia punya trail ni. Okey, dia boleh hide dia punya trail dia ni. Kamu boleh main-main benda ni lah. Kalau kamu rasa dia punya trail ni nak hide kan, kamu boleh
hidekan, dan kamu kalau nak show kamu boleh biarkan saja. Okey, dalam presentation drawing ni juga kita boleh menghasilkan satu video klip pendek mengenai dia punya movement ni. Maksudnya bila kamu nak present kamu punya movement ataupun assembly part ni macam mana dia bercantum macam mana kan dalam bentuk video pendek kan. So kamu mestilah kena ada kamu mestilah kena convert ataupun membuat satu file video dalam pergerakan kamu punya movement assembly tu kan. So caranya kamu kena create video lah. So kamu kena klik pada video, kemudian di sini klik pada current storyboard ni. Kalau ni saya tak berapa study sangat, tapi kita punya cara lebih kurang macam ni lah. Dia punya cara untuk kita hasilkan video tu. Cuba kita tengok jadi ke tak jadi. Kalau kamu nak current bagaimana video size, saya cuba kat sini. Saya takut kalau kita guna resolution yang tinggi ni takut dia crash. Jadi saya cuba dulu, sebab kalau tak jadi kita cuba main-mainkan dia lah. Kita cuba try and error. So namakan storyboard 1. Ini akan follow kamu punya file, nama file. So kamu nak save kat mana, kamu just klik pada file folder yang kamu buat tadi. Dalam saja folder yang kita buat tadi, select folder, kita just select. File movie adalah dia ada dua format, iaitu AVI ataupun WMV. Saya cuba WMV dulu, saya just klik OK. Dia OK tak? Kalau kita OK, dia jadi punya video tu. Kita tengok macam mana dia punya pergerakan dia tu. Sama tak dengan kita punya timeline kita setting tadi. Untuk file ataupun untuk drawing presentation ni, kamu tak perlu tunjuk ataupun tak perlu tunjuk dalam kamu punya report ataupun assignment lah. Sebab kamu punya assignment tu, kamu cuma perlu tunjukkan prosedur cara kerja lukis part dan juga kamu punya detail drawing saja. Detail drawing tu ada banyak mengikut kamu nak buat yang saya kata mula-mula tadi lah kan. So yang ni dengan untuk yang presentation drawing ni, kamu tak payah tunjukkan ni untuk kegunaan kamu nantilah. Kalau kamu nak guna untuk projek kamu ke apa, kamu boleh gunakan presentation drawing ni dengan menghasilkan video. So klik di situ, kemudian cuba kita minimize dan kita tengok dalam folder yang kita buat tadi. So file dia adalah ni storyboard 1.wmv. Kita tengok resolution dia tak. Dia jadi macam ni lah. Kita akan nampak part dia akan bergerak mengikut sekuen yang kita buat. Sebenarnya ni macam tak berapa tepat ni, sebab nak ikutkan biar dia keluar ke atas kan, tapi sebab arrow dia tak boleh nak. Kamu cuba ni lah, try and error dia punya rotation XYZ, dia punya axis tu kalau dia boleh tukar ke, sebab dia bukannya just straight aja dia punya trail ni. Kamu boleh keluar ke atas, bergerak ke kanan. Jadi kamu juga boleh playkan video ni secara play dan backward lah, maksudnya dia undur, dia akan keluar, kemudian dia akan masuk balik pada part tu. Jadi kamu boleh buat dua video, kamu gabungkan. Kemudian di situ kamu boleh ubah dia punya trail ni. Mungkin daripada atas ni bergerak masuk daripada kanan ke kiri, lepas tu ke bawah masuk. Kita boleh main-main dia punya trail ni. So kita boleh tengok di sini lah dia punya hasil tadi kita dah dapat. So itu saja untuk lab inventor untuk kali ini. Saya rasa saya punya tutorial ni sudah kira mungkin pada kamu agak kelang kabut, agak macam saya bukan profesional punya instructor sebab saya pun belajar bukan daripada melalui kelas, saya cuma belajar daripada YouTube. Saya just main-main macam mana tengok orang buat macam ni kan. Jadi saya harap kamu pun sama. Kamu mungkin boleh memahirkan kemahiran kamu dalam menggunakan software Inventor ni dengan membuat banyak latihan, kemudian mengikuti ataupun melihat pada video-video tutorial yang saya tunjukkan tadi pada YouTube, daripada Facebook kalau ada orang share.
kamu boleh belajar memahirkan diri dalam menggunakan software Inventor ni. Dan bila kamu dah dapat dia punya step tu, mungkin kamu boleh tukar kepada software 3D yang lain macam CATIA, SolidWorks dan sebagainya. Okay, so itu je untuk kali ni punya tutorial video. So sekian daripada saya. Sekiranya terdapat salah dan silap, saya mohon maaf, dan saya harap kamu dapat membuat assignment tu dengan baik. So itu aja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.